Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain secara PDPR. Alhamdulillah, pada hari ini kita teruskan lagi mata pelajaran Sirah yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu berkenaan dengan pembangunan negara Islam pada siri yang ketiga ini. Sebelum ini kita telah jelaskan berkenaan dengan pembinaan masjid di dalam Islam dan juga peranan masjid dalam pembentukan negara Islam. Hari ini kita cuba lihat pada siri yang ketiga berkenaan dengan pembangunan negara Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita lihat murid-murid. Okey, hari ini kita akan lihat berkenaan dengan struktur pemerintahan negara Islam. Apakah struktur bentuk-bentuk pemerintahan negara Islam yang dibawa dan diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jom kita lihat. Okey, yang pertama kita lihat struktur pembangunan negara Islam, iaitu dari sudut pentadbiran. Pentadbiran ataupun pengurusan. Okey. Pentadbiran dalam Islam, dalam sesebuah negara Islam, meletakkan Allah adalah kuasa pemerintahan dan pemimpin yang sebenar. Allah adalah kuasa pemerintah dan pemimpin yang sebenar, yang menunjukkan kepada kita dalam pemerintahan dan pemimpin kita mengikut di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga manusia ini dilantik oleh Allah untuk menjadi khalifah di alam ini. Kita hidup atas dunia ini adalah menjadi khalifah. Khalifah ini pengganti pengurusan oleh Allah di dunia ini. Jadi manusia ni dilantik sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebut berkenaan dengan Allah nak melantik manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan seterusnya dalam sistem pentadbiran Islam, pemerintah negara Islam di Madinah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berperanan sebagai pemimpin umat Islam. Nabi pada masa pemerintahan negara Islam yang pertama di Madinah, Nabi lah sebagai pemerintah yang utama, sebagai Perdana Menteri kalau kita sekarang, dan ialah berperanan sebagai pemimpin kepada umat pada zaman tersebut. Okey, itu struktur pentadbiran negara Islam. Kemudian kita lihat pula berkenaan dengan prinsip-prinsip pemerintahan ataupun pentadbiran Islam. Apakah prinsip yang dibawa dalam Islam, dalam sesebuah pemerintahan Islam itu sendiri? Okey, jom kita lihat. Prinsip yang pertama yang dibawa dalam pemerintahan Islam iaitu menegakkan perkara ma'ruf. Segala bentuk-bentuk ma'ruf, perkara yang baik, yang disukai oleh Allah Ta'ala, kita cuba laksanakan. Kita tegakkan perkara tersebut supaya terlaksana di dalam sesebuah negara. Kemudian yang kedua, prinsip pemerintahan dan pentadbiran Islam iaitu mencegah perkara mungkar. Segala perkara mungkar, maksiat, derhaka kepada Allah Ta'ala disekat, dilarang daripada berlakunya perkara mungkar di dalam sesebuah negara Islam. Itu prinsip yang kedua dalam pentadbiran Islam. Seterusnya, yang ketiga, tunduk kepada perintah Allah. Mestilah pentadbiran Islam dalam sesebuah negara itu mempunyai prinsip semuanya, segala gerak kerja tunduk kepada perintah Allah, mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Seterusnya, prinsip pentadbiran Islam iaitu mentadbir dengan adil. Tidak kira siapa pun, agama apa pun, mestilah mentadbir, mengurus negara tersebut dengan adil kepada seluruh masyarakat. Dan terakhir sekali, prinsip
pentadbiran Islam, iaitu mendapat keredaan Allah. Segala apa pelaksanaan dalam pentadbiran Islam, semuanya menjurus semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Untuk mendapat keredaan, iaitu Allah suka terhadap pengurusan ataupun pentadbiran dalam sesebuah negara. Inilah 5 prinsip pemerintahan ataupun pentadbiran negara Islam. Seterusnya murid-murid, yang ketiga kita lihat berkenaan dengan apakah peranan Rasulullah sebagai pemimpin umat yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Bila mana Rasulullah menjadi pemimpin kepada umat, apakah peranan yang dimainkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jom kita lihat sama-sama. Pertama, Rasulullah SAW cuba mengukuhkan persaudaraan Islam di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Nabi kukuhkan, mempersaudarakan di antara sesama umat Islam. Kerana dengan kukuhnya ukhuwah ataupun persaudaraan Islam ini, maka ia menguatkan lagi negara tersebut. Seterusnya, yang kedua, membentuk dasar negara. Nabi berperanan untuk membentuk apakah dasar negara yang nak dibawa oleh Nabi SAW sebagai pemimpin umat. Kemudian yang ketiga, iaitu Rasulullah menubuhkan struktur pemerintahan. Adanya struktur pemerintahan. Kalau kita sekarang ini dipanggil kabinet. Kabinet, ada Perdana Menterinya, ada menterinya. Ini yang telah ditubuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, yang keempat, Nabi menetapkan sistem kemasyarakatan. Nabi cuba menetapkan sistem-sistem dalam masyarakat. Pelbagai sistem yang dibuat oleh Nabi SAW, sama ada sistem ekonominya, pendidikannya dan bermacam-macam yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sebagai pemimpin umat. Seterusnya, yang kelima, Nabi SAW juga berperanan untuk mengembangkan Islam dan mengukuhkan hubungan dengan negara jiran. Nabi cuba kembangkan Islam, bukan setakat Islam hanya di Madinah, bahkan Nabi bawa Islam itu ke seluruh negara-negara yang berdekatan dengan Madinah pada masa itu. Dan yang terakhir sekali, peranan Rasul sebagai pemimpin umat, iaitu membuat perjanjian dengan bukan Islam. Nabi cuba melaksanakan ataupun membuat perjanjian damai di antara umat Islam dengan bukan Islam, supaya negara tersebut menjadi bersatu padu di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat pada masa tersebut. Itulah beberapa peranan Rasulullah bila mana Rasulullah dilantik sebagai pemimpin umat. Itu saja perbincangan kita pada hari ini. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan pembangunan negara Islam mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.